Okey, baru masuk rakaman. Okey. Okey, terus kita kepada halaman ke berapa ni? Okey, kita masuk. Okey, kita masuk semula. Sebab okey, untuk kata perbuatan suruhan, Ustaz jelaskan lagi ya. Mestilah menggunakan perkataan lah. Lah. Jadi format dia sama lagi. Pelaku, perbuatan tu sendiri, ini fi'il mudhari' ni. Kalau perkataan lepas dia ada telah. Kalau lepas ada telah. Okey, untuk suruhan dia ada telah. Okey, itu untuk kata perbuatan suruhan ataupun doa. Okey. Yang tadi kita dah bincang tadi, kalau kata perbuatan lepas, dia di hujung perkataan tu ada simbol-simbol macam ni ya. Kita boleh kenal lah. Okey, kalau fi'il mudhari', simbol anita ni berada di hadapan. Di hadapan. Ini fi'il mudhari' ataupun kata perbuatan semasa. Okey, yang kita nak belajar malam ni adalah kata perbuatan suruhan. Okey, untuk kata perbuatan suruhan daripada manusia kepada Allah dia panggil doa. Kita tak panggil kita menyuruh Allah dah. Kita panggil doa. Okey, Allah kepada manusia dia panggil suruhan. Ataupun kita sesama manusia pun kita panggil suruhan juga. Okey, jadi konsep ni kena tahu jugalah. Okey, kata perbuatan suruhan macam kita sebut tadi, dia kena adalah contohnya engkau lihatlah, engkau duduklah, engkau bukalah, engkau dengarlah, engkau hitunglah, engkau solatlah, engkau puasalah, engkau berkorbanlah. Korban ni. Okey, itu dia panggil kata perbuatan suruhan. Dan dia hanya berlaku kepada orang yang di hadapan kita. Sebab tu dia tidak semua berlaku dalam dhamir ataupun kata perbuatan. Cuba tengok ni. Kalau dalam kata perbuatan lepas, dia berlaku semua sekali. Kepada dia, engkau, aku, kami, kamu semua, mereka, semua berlaku. Semasa tu sama juga berlaku. Tapi dalam suruhan, kita mana boleh suruh kita sendiri. Tapi kita tak boleh suruh orang yang tidak berada di hadapan kita. Yang gaib. Bukan orang yang gaib. Maknanya orang yang duduk di Kuala Lumpur, kita tak boleh suruh dia. Jadi sebab tu kita tengok untuk dhamir dia, untuk kata damri tak ada. Tidak digunakan untuk orang yang di luar berada daripada kita. Yang ada di hadapan kita, contohnya engkau, adalah. Kalau lelaki, engkau perempuan. Ataupun di hadapan kita tu ramai. Engkau semua, kamu semua. Bolehlah. Tapi untuk diri kita tak boleh. Aku tak boleh. Nak suruh diri kita mana boleh. Ataupun nak suruh kepala kita tak boleh. Yang ni tak ambil. Tidak ada kata fi'il amar untuk yang ni. Jadi yang ada hanya di hadapan kita. Mana kita bercakap dengan orang tu. Yang tu baru ada kata perbuatan suruhan. Boleh Okey. Okey, kita masukkan lagi Seterusnya kita tengok okey, cara perubahan dia. Yang ni Ustaz tak nak itu sangat ni. Nanti kamu pening pula. Tak payah kamu itu sangat. Cuma cara secara sepintas lalu. Tidak menguasai ia ni tidak mengapa. Jangan bimbang. Jangan kalau tidak boleh menguasai ia ni kamu tak nak belajar bahasa Quran. Jangan rugi Sangat rugi. Sebab kita ada sistem hafal lagi yang lebih. Yang ni cuma untuk kaedah dia panggil kaedah. Okey. Okey, ni fi'il mudhari' ataupun kata perbuatan semasa yang kita belajar pada minggu lepas. Dia ada wazan. Wazan ialah corak corak perkataan tersebut. Contoh yang ni perkataan ni terlepas. Okey, kata perbuatan lepas contohnya fa'ala. Maka dia akan jadi yaf'alu. Ini wazan lah dia panggil corak perkataan jadi kalau kata perbuatan suruhan cuba tengok ni. Dia akan jadi sukun, banyak sukun lah. Yang ni bergantung lah. Bergantung kalau yang ni baris atas maka dia jadi baris atas juga. Kalau tengok di sini bentuk dia sukun di hujung. Tengok fi'il amar ni bentuk dia sukun macam ni. Jadi kita boleh kenal lah. Tapi walaupun demikian ada juga yang sukun ni bukan fi'il kata perbuatan suruhan, ada juga. Yang tu kita insya-Allah kita tengok. Surah lazim ni kita akan tengok satu persatu. Okey. Okey, cuba tengok wazan dia. Semua dia sukun di hujung dia. Ni yang kita boleh cam lah melalui kata perbuatan suruhan. Kalau semasa dia ada anita kat depan ni dah. Kalau lepas dia hujung ni. Okey, untuk kata suruhan dia sukun semua sini. Itu antaranya lah. Okey. Okey, kita tengok praktikal di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dan surah Al-Fatihah ada satu fi'il amar ataupun kata perbuatan suruhan. Iaitu ihdinas siratal mustaqim, iaitu engkau tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ihdi ni ialah kata perbuatan suruhan. Kata dasar dia adalah hadayah. Okey, hidayah lah. Orang panggil hidayah. Kata perbuatan dia yahdi. Okey, bila kita nak jadi kata perbuatan suruhan, ni ada kaedah dia lah. Yang ni tak perlu kita tu sangat lah. Dia akan buang huruf ya. Dia buang huruf ha, tinggal lagi hadayah.
Tapi oleh kerana ha ni ya ni tak ada, ha tak boleh baca sukun, maka diletaknya alif alif ni untuk supaya boleh baca lah ihdi. Sebab tu kena dia ada hamzah wasal ni, tengok ni hamzah khotok macam ni hamzah wasal. Bentuk dia macam ni, bukan tanda baris atas. Hamzah tu ni beza dia. Jadi kita baca ihdi ditambah alif jadi ihdi. Jadi ihdi tu maksudnya engkau tunjukilah. Ingat kena ada lah. Mesti ada kata perbuatan. Jadi jawapan dia ialah engkau tunjukilah. Jangan pula kata aku tunjukilah, aku mana boleh suruh diri aku sendiri. Jadi sini ada engkau dengan kamu semua je boleh. Mereka tak boleh, dia pun tak boleh. Kami, engkau semua tak boleh. Kami dengan aku tak boleh belaka. Jadi tak banyak untuk domain ataupun kata ganti nama diri untuk digunakan dalam suruhannya. Okey, jadi dalam surah Al-Fatihah ni, ihdi tu maksudnya engkau tunjukilah. Na tu kami. Engkau tunjukilah kami jalan as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Jadi kita tahu ini adalah permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada semayang syak baru kita baca lah. Tak baca ni tak sah lah semayang. Surah Al-Fatihah. Okey, antara yang surah lazim yang terkenal yang kita jumpa kata perbuatan suruhan ini ialah pada surah ada 3 kul. 3 kul dan juga surah Al-Kafirun. 4 kul lah. 4 kul. Kul tu sendiri ialah maksudnya ialah engkau katakanlah. Engkau katakanlah. Iaitu inilah ganti nama diri. Engkau katakanlah lah kena ada engkau katakanlah. Adapun ada juga terjemahan dia buat katakanlah. Okey, itu di sistem dia, tak ada masalah. Okey, untuk sistem kita kena untuk ganti nama diri engkau katakanlah. Okey, pada masa Rasulullah SAW terima wahyu tu maknanya pada Rasulullah lah. Tapi untuk kita sekarang kita lah pula kena baca Quran A'udzu bin Nas lah untuk lindung diri kita apa semua Al-Falaq. Rasulullah menjadi contoh kepada kita. Okey. Jadi perkataan asal dia, dasar dia qaf wa lam. Ni bila kata perbuatan semasa lah, yang ni tak tu sangat. Okey, dibuang lah. Ya dibuang, tinggal lagi qaf wa lam. Bila lam disukunkan, dia jadi qaf waw. Waw pun sukun, lam pun sukun. Maka dibuangnya waw. Sebab tu jadi kul. Kul saja. Ini sejak kita kata macam mana boleh terjadilah. Kul ni kata suruhan. Sebab tadilah. Okey, yang ni kita boleh sangat menguasai, jangan bimbang. InsyaAllah nanti peringkat lebih tinggi kita boleh mengetahui lah macam mana terbentuknya. Okey, ini adalah kita panggil tasrih ataupun dia punya ni lah formula dia. Macam mana digunakannya. Okey, kalau macam tadi kul dia guna yang ni. Ni engkau. Sebab tu tak ada benda. Tak tambah apa-apa, tak tambah ya, tak tambah wa alif, tak tambah nun, tak tambah alif. Sebab dia anta, dhamir anta ataupun engkau lah. Engkau katakanlah. Sebab tu kita guna, sistem kita guna macam ni. Jadi kul maksudnya engkau katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Ni kata perbuatan semasa. Bi dengan Rabb Tuhan, an-nas manusia, para manusia ramai ni. Ini jamak jamak taksir. Okey, engkau katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Lebih kurang macam itulah. Itu jemahan secara harfiah. Okey. Kita pergi lagi kepada surah ini dah tadi surah Al-Fatihah. Okey, kita tengok okey A'udzu bin Nas. Okey, kita tengok A'udzu bin Falaq samalah. Okey, seterusnya kita tengok yang terdapat dalam surah ni surah Al-Masad. Okey, jangan bertukar dengan ni pula. Yang ni kita tengok ini ustaz kata tadi sukun di hujung lah. Ini macam kata perbuatan suruhan je, tabbat. Lah. Sebab sukun sini. Ni bukan. Ini ialah dhamir untuk kata perbuatan lepas. Fi'il madhi fi'il madhi. Binasa untuk jantina perempuan lah. Perempuan ya. Sebab apa? Dia ada tangan lah. 2 tangan ni guna untuk jantina perempuan. Jadi yang ni bukan kata perbuatan amal kata perbuatan suruhan. Okay, kita tengok lagi. Okey, kata perbuatan suruhan yang terdapat dalam surah An-Nasr. Surah An-Nasr ada iaitu fasabbih. Ni di hujung dia sukun ni. Fa ni bukan fa ni maka ni. Sing baha sabbih. Okey, disukunkan di hujung ni. Maka dia adalah kata perbuatan suruhan iaitu engkau bertasbihlah. Okey, engkau bertasbihlah. Okey, lah ada engkau ganti nama diri Yang kedua ialah wastaghfirhu ataupun istighfar. Engkau beristighfarlah kepadanya kepadanya dan engkau beristighfarlah kepadanya. Okay, ni dua ada sini kata perbuatan suruhan di mana Allah menyuruh kita bila mendapat kejayaan maka kita kena bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah.
supaya kita tidak rasa riak ataupun ego dengan kemenangan ataupun kejayaan kita. Bila kita dapat kejayaan, kita tunduk kepada Allah. Ini hebat Islam lah. Jadi peluang nak jadi ego tak boleh. Sebab apa? Bila dapat berjaya pun dia dah tunduk pada Allah lagi. Minta ampun dengan Allah lagi. Ini dia ajar dalam surah An-Nasr. Surah An-Nasr ialah sempena daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey, kita pergi lagi kepada surah ni surah sama tadi ya. Okey, dan surah yang ni boleh bawa dalam kaji lah. Kita ada kata perbuatan lepas tak? Ja'a, ra'aita. Tengok ni, kata perbuatan lepas. Sebab apa? Ta ni ialah kata ni ialah kata ganti nama diri di hujung ra'aita. Ra'aita ta guna. Maknanya dia kata perbuatan lepas lah. Sebab apa? Sebab dia ada di hujung ni ada ganti nama diri. Kalau yang ni tak, yadkhuluna. Yadkhuluna ialah kata perbuatan semasa. Mudhari'. Sebab tanda ya ni, anita kan ya. Waw nu ni ialah untuk menunjukkan ramai. Sebab tu yadkhuluna, mereka masuk. Ustaz. Okay. Ya, saya. Ada orang tak boleh masuk. Ya Allah, kesian ya. Terima kasih kerana bagi tahu ya. Berlaku semua kita. Kalau dia buat auto dah sebenarnya. Terima kasih yang bagi tahu ya. Okey, kita teruskan lagi. Tak apalah, Ustaz kena buka macam ni lah pula je ni. Tak comel gambar. Buka gini baru dia masuk auto. Tapi kalau buka macam screen tadi, dia tak macam tak jadi auto. Tak apalah. Okey, kalau kita tengok sini seterusnya suratul Kautsar. Suratul Kautsar maksudnya nikmat yang banyak. Okey, dan surah ni ada kata perbuatan suruhan. Kalau kita tengok ada dua. Ni. Ni molek ni dekat dengan sempena hari raya Korban ni. Jadi hari raya Korban ni apa dalil dia dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran apa dalil yang Allah suruh kita melaksanakan perintah berkorban? Korban, sembelih lembu, sembelih unta, sembelih kambing itu. Mana dalil daripada Al-Quran? Inilah dalil dia, surah Al-Kautsar. Okey, kita baca inna a'tainaka al-kautsar. Okey, inna a'taina. Okey, inilah kata perbuatan lepas sebab apa na di hujung. Na ganti nama diri maksudnya kami. Kami telah berikan kepada engkau al-kautsar ialah telaga Kautsar ataupun nikmat yang banyak. Allah bagi kepada Rasulullah. Dalam konteks kita, Allah bagi kita nikmat yang banyak lah. Sebab apa? Kita jadi Islam. Allahu Akbar. Kalau dah Allah bagi kita, ya'zabillah lah. Kalau jadi Allah orang Hindu ke apa semua, Allah apalah kita hidup atas dunia lah. Jadi orang kafir tapi ya'zabillah lah tu. Tapi Allah sayang kepada kita, dia bagi nikmat besar, nikmat Islam. Lepas Islam pula, dia tak bagi Islam hak koma-koma. Dia bagi Islam ya, orang yang beriman yang betul-betul melakukan ibadat kepada Allah. Dah, sungguh nak belajar bahasa Quran, dia bagi lagu tu. Ramai orang Islam. Orang Islam tapi bahasa Quran pun tak pandai. Bukan cakap tak pandai, malah pula. Orang buat kelas percuma pun tak masuk lagi. Allah Akbar. Padahal dengar je, bukan suruh bayar pun. Dengar dapat pahala. Tapi dia buat tak tahu dengan Quran. Sedangkan Quran adalah kalamullah, perkataan daripada Allah. Nak tahu macam mana hebatnya Quran, kena mati dulu lah. Mati dulu lah kubur baru tahu hebatnya Quran ni. Kalau tidak, takkanlah Rasulullah terima wahyu daripada Allah lah. Okey, tak apalah. Okey, Al-Kautsar maksudnya nikmat yang banyak. Allah berikan kepada Rasulullah nikmat yang banyak. Dilantiknya Rasulullah menjadi Rasul ulul azmi lagi. Dan dia merupakan makhluk yang paling kita kata paling tinggi lah, paling yang disayangi oleh Allah. Lebih pada malaikat Rasulullah. Allah bagi. Dan kita ni umat dia. Kelebihan banyak juga Allah bagi. Sebab apa? Rasulullah ni dia ada syafaat besar di hari akhirat nanti. Jadi kita betul lah dia umat Nabi Muhammad. Dia ada panggil apa? Dia panggil sokongan. Ada kabel lah. Kabel. Okey, fasalli li rabbika wanhar, maka salli. Okey, salli ni maksudnya engkau solatlah. Inilah kata perbuatan suruhan yang kita baca malam ni ada dalam surah Al-Kautsar. Yang kedua, li rabbi, kepada Tuhan engkau, maka solatlah kepada Tuhan engkau, wa dan
Ni dalil untuk kita melakukan korban pada pada hari raya haji ni. Dengan hari tasyrik 3 hari, jadi 4 hari lah. Kita disunatkan untuk mengerjakan ibadat korban. Mazhab kita okey lagi tak? Sunat muakkad aja, tapi ada mazhab Hanafi tak silap Ustaz. Mazhab Hanafi. Wajib. Wajib berkorban. Sebab tadi kita tengok Pakistan, orang India memang banyak berkorban. Ada berkorban sekali sebab dia wajib ya. Walaupun wajib dia dalam kalau kita belajar kaedah fiqh dalam mazhab Hanafi, wajib dia ada satu lagi fardu. Wajib ni kira macam tinggilah dia punya tu ya. Tapi hukum ni lebih tegas pada kita lah. Kita mazhab Syafi'i. Sunat muakkad aja. Okey, itu berkorban sebab dia menggunakan dalil ni lah. Sebab Allah suruh ni, bukan solat lah. Bukan solat tak ada masalah lah sebab solat fardu. 5 waktu tu semua sekali mazhab. Tanpa khilaf tak tu. Yang kedua ni yang berkorban ni. Dia guna dalil ni lah sebab dia kata wajib berkorban. Okey ya. Okey, bermakna dua ni adalah kata perbuatan suruhan. Macam mana kita kenal dia? Di hujung dia ada sukun. Ni tak ada sukun pula ni. Ni sebab ada sa'du ni. Dia ada sa'du ya. Kena pecah pula lam. Kita belajar asal tulisan dia, rutlam. Salli. Ni pun dia kira sukun juga di hujung, maka yang ni pun di hujung juga. Maka dia dua ni adalah kata perbuatan suruhan. Jumpa lagi tak? Tadi suruhan tu lah. Tapi bukan semua suruh ada. Okey. Kita tengok lagi dalam surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un tak ada tak ada. Dia hanya ada kata perbuatan lepas. Ar-Aita tak ada. Yukadzibu, ini kata perbuatan semasa. Dia ada ni. Depan dia ada anita ni, ya. Yadu'u, dok juga. Yahudu, dok juga. Ya depan ni ialah kata perbuatan semasa. Yura'un pun dok juga. Yamna'un pun dok juga. Jadi dalam surah Al-Ma'un tak ada tak ada kata perbuatan semasa. Surah Quraisy pun tak ada juga. Surah Quraisy tak banyak. Jadi kata perbuatan tak adalah. Sebab kata perbuatan suruhan ni lebih kepada menyuruh. Jadi jangan larang lah. Ada pun yang kata perbuatan selepas dan semasa ni memang banyak dalam Quran. Tengok setiap surah ada. Kata perbuatan suruhan. Okey, surah Al-Fil pun tak ada lagi. Okey, surah Al-Fil tak ada. Okey. Okay, surah Al-As pun tak ada kata perbuatan semasa. Surah At-Takatsur pun tak ada. Pasal kalau ada pun kena ustaz tak puasa ni. Tak ada tak ada. Ni kita tengok ni. Sakulat uta di hujung ni. Sukun. Ni bukan kata perbuatan semasa ni. Kata perbuatan suruhan ni. Walaupun kita tengok sukun di hujung. Inilah kata perbuatan lepas dia menggunakan dhamir perempuan. Perempuan. Ke perempuan dia jadi macam ni. Okey. Kita pergi lagi surah Al-Adiyat, tak ada surah Al-Adiyat ni surah kuda perang. Okey, tak ada juga. Okey, surah Al-Zalzalah, Hari Kiamat pun tak ada juga. Okey, ni Ya'mal ni walaupun di hujung dia ada sukun, dia bukan ni ada sebab kaedah lah. Sebab kaedah dia disukunkan fi'il mudhari' lepas pada man. Kita tengok lepas ni kalau ada masa. Okey, surah Al-Qadr pun tak ada tak ada surah sini. Okey, dalam surah Al-Alaq ada. Surah Al-Alaq iaitu segumpal darah lah. Merupakan surah pertama lah. Ataupun 5 ayat ni yang pertama. Ada pun ayat lepas pada tu lama pula 3 tahun kemudian baru diturunkan. Jadi 2 kali turun lah surah ni. Jadi surah ni 2 kali turun. Rasulullah terima wahyu. Yang pertama 1 hingga 5 ayat yang ni lah sampai sini je. Okey, sampai allamal insana ma lam ya'lam. Okey, 5. Okey, kita tengok sini ada ayatnya Iqra. Iqra tu maksudnya suruh lah tu. Kau bacalah. Malaikat Jibril, kalau kita ingat lagi peristiwa malaikat Jibril dia peluk Rasulullah. Dia kata, Iqra. Okey, itu ialah suruhan. Engkau bacalah. Okey, maknanya dia adalah kata nama kata perbuatan suruhan. Okey, kata perbuatan suruhan Iqra. 2 kali ni ada lagi Iqra wa rabbukal akram. Okey, ni pun sama juga. Maknanya engkau bacalah. Maknanya kata perbuatan suruhan lah. Okey. Okey, yang ni tak? Ni. Ma lam ya'lam. Engkau tidak ketahui. Sebab dia tidak ada lah lah. Tak boleh. Ni bukan kata nama suruhan. Lam ya'lam. Okey.
Okey, ada lagi di hujung ni. Di bawah ni ada ni. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Okey, wasjud ni dah di hujung adalah sukun. Maka maksudnya engkau sujudlah. Engkau sujudlah dan engkau hampirkanlah. Hampirlah diri pada Allah lah. Jadi inilah kata nama suruhan. Allah menyuruh kita untuk sujud dan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok sini, engkau lah ada. Maka dia adalah kata perbuatan suruhan. Kalau kita tengok sini, dia di hujung dia ada sukun. Wasjud waqtarib. Okey, dua-dua ni. Lepas tu kena baca ni. Ni. Ada tanda sujud. Sejadah ni. Okey, jadi di sini kita boleh tahu ada tiga lah atau empat lah. Engkau bacalah, ni sama je. Engkau bacalah Iqra. Engkau bacalah Iqra. Di hujung dia sukun. Ini kata perbuatan suruhan. Engkau sujudlah. Wasjud. Di hujung ni sukun. Waqtarib. Okey. Maka dia dua-dua tu adalah kata nama, kata perbuatan suruhan. Okey. Okey, dalam surah Atin tak ada. Tak ada kata nama perbuatan suruhan. Okey, tengok lagi. Dalam suratul Syurah ada. Suratul Syurah ada. Kalau tengok sini, ni ada sukun ni. Tapi ni bukan. Ni sebab apa jadi sukun hujung ni? Sebab lam. Ni kita akan belajar lepas ni sikit. InsyaAllah pada masa. Kita akan tengok. Sebab apa dia jadi sukun? Macam dia ni bertukar dengan kata perbuatan suruhan tak? Di hujung kalimah ni ada sukun kan? Ni ada sebab dia. Tapi dia bukan kata perbuatan suruhan. Dia adalah kata perbuatan semasa. Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa dia jadi macam ni? Dia jadi macam amal tak? Kata perbuatan suruhan. Kenapa disukunkan di hujung ni? Sebab antaranya ialah kerana ni lam ni. Bila ada lam, maka di hujung ni dia akan sukunkan kata perbuatan semasa. Ni antara peranan lam tidak. Ataupun kalau alam, bukankah kami telah lapangkan kepada engkau dada engkau, pada Rasulullah lah. Okey, jadi ini kita akan tengok insya-Allah lepas ni kalau ada masa. Okey, kalau yang ni betul. Ini adalah kata perbuatan, ya Allah. Kata perbuatan suruhan, iaitu ni ada alif sebenarnya sini. Kau nampak ada alif ni. Alif nun sa ba. Maksudnya engkau kerjakan, engkau teruskanlah. Kata dasar dia nun sa ba, nasab. Nasab ni macam keturunan kita ada nasab lah. Lepas tu. Maknanya dia macam rentetan gitu nasab. Ini bila kita sudah melakukan ibadat, Allah kata maka teruskanlah. Kerjakanlah hak lain pula ibadat. Maka terus menerus. Istiqamah dalam beribadat kepada Allah. Bila kita dah beribadat kepada Allah, kita solat. Jangan berhenti solat tu, teruskanlah sampai matilah solat. Yang fardu. Buat yang baik pun sama juga. Kita teruskan kerja kebaikan kita. Wa ila rabbika farghab. Dan ke atas Tuhan engkau, maka engkau berharaplah. Farghab maksudnya berharaplah kepada Allah. Ada apa Lutfi? Ada soalan tanya? Okay, jadi dua sini. Di sini ada kata perbuatan suruhan. Tengok di hujung ni sukun, di hujung ni ada sukun. Maksud dia engkau kerjakanlah, engkau teruskanlah, engkau berharaplah. Okey, itu maksudnya kata perbuatan suruhan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Dan ni bukan dalam surah lazim. Walaupun bukan dalam surah lazim, dia adalah doa. Sebab tu tadi kita tengok konsep kata perbuatan suruhan ni antaranya ialah dalam doa. Kita banyak berdoa dengan Allah lah. Sebab tu kita menggunakan kata perbuatan suruhan. Contohnya doa Nabi Nuh. Ini dalam surah Nuh ayat ke-28. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Walil mu'minina wal mu'minat. Yang berarti Tuhanku, wahai Tuhanku, kita tengok ni. Rabbi ghafir. Ra ni sukun. Di hujung disukunkan. Maka maksudnya ialah wahai Tuhanku, ampunlah bagiku. Kita tengok sini je, engkau ampunkanlah. Engkau ni ialah perkataan ganti nama diri, lah ada sini. Maka dia adalah kata perbuatan suruhan. Tapi oleh kerana pada Allah kita tak panggil suruhan lah. Kita panggil doa. Okay. Jadi ini adalah doa kita kepada Allah. Supaya Allah ampunkan dosa kita dan wali-walidaya dan kedua ibu bapa kita. Jadi doa ni jangan tinggal. Setiap kali solat kena selalu berdoa.
Kena selalu berdoa. Walaupun ibu bapa kita dah meninggal, lebih-lebih lagi lah. Waliman dakhala baitiya mu'minah. Ni waliman dan bagi sesiapa yang masuk ke dalam rumahku. Okey, ni tak apalah. Biasa kita ambil sini sampai sini aja. Ada Rabbil firli wali walidayya. Sampai sini. Tapi kalau nama Rabbil ghfirla Allahumma ghfir lana Rabbil ghfir lana wali walidayna. Wali walidayna warhamhum kama rabbana shighar. Tapi tak apalah, itu yang panjang. Okey, yang Quran kita tengok sini, kita nak fokus kepada ni perkataan kata perbuatan suruhan ataupun di sini doa engkau ampunkanlah. Ni ada dalam Quran Okey, kita tengok lagi. Antaranya doa Nabi Allah Ibrahim, belajar-belajar. Biasa baca tak? Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Okey. Kita nak fokus sini kata perbuatan suruhan iaitu doa. Ni. Rabbi ja'alni lu sukun ni. Okey, maka engkau jadikanlah aku. Jadikanlah aku mendirikan solat, muqimas solat. Wa min zurriyati, dan dari keturunanku, zuriatku. Maknanya keturunan Nabi. Sebab Nabi Ibrahim ni ramai daripada keturunan dia adalah dilantik menjadi rasul dan nabi Dan Nabi Muhammad sendiri pun adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Ni okey, ini satu Yang kedua ada lagi satu ni. Mungkin saya tak rasa ni. Ada lagi satu ni. Wa taqabbal du'a, perkenankanlah. Ada satu lagi perkenankanlah. Di hujung dia ni doa ni. Kau perkenankanlah. Itulah doa sebab ada lah. Rabbana wa taqabbal. Hai Tuhan kami, dan perkenankanlah doa kami. Taqabbal atau memakbulkan doa kami lah, permohonan kami. Ada dua sini Dua ada kata perbuatan suruhan. Taqabbal dengan ja'al jadikanlah ja'al. Okey, seterusnya kita tengok lagi doa Nabi Syuaib dalam surah Al-A'raf ayat ke-89. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Okey, Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah bainana, bukakanlah. Kena ada engkau ini Engkau bukakanlah. Surah Al-Fatihah pembukaan ni Fatihah. Engkau bukakanlah bainana di antara kami, bainana di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haqq, dengan hak kebenaran. Hak maksud kebenaran. Wa anta dan engkau khairul fatihin, sebaik-baik pembuka. Okey, boleh Okey, jadi sini ada perkataan kata nama, kata kerja, kata perbuatan suruhan ni. Iftah atau Rabbana iftah. Iftah ni ha sukun tak? Okey, inilah kata perbuatan suruhan. Doa lah. Tadi Ustaz bagi tahu dah, tadi kata suruhan Allah pula. Kata perbuatan suruhan ataupun kita panggil doa kita kepada Allah. Bukalah. Okey, kita tengok lagi. Kita tengok lagi doa Nabi Musa pula. Ni doa ni terkenal sangatlah. Tak, biasa nak belajar, biasa guru ataupun kamu akan mula baca doa ni. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Taha ayat ke-25 hingga 28. Jadi surah apa ni, doa yang kamu baca ni sebenarnya dipetik daripada ayat Quran sebaik-baik doa kita ambil daripada ayat Quran lah. Doa. Jadi ni doa ni syomel, doa daripada ayat Quran. Allah rakamkan. Doa ni dibaca oleh Nabi Musa, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Jadi kita boleh baca doa ni, kita amalkan. Maknanya kita ambil syariat Nabi Musa lah ni. Tak, syariat Nabi Musa. Tak ada masalah. Yang baik Allah rakamkan dalam Al-Quran. Jadi kita amalkan. Okey, yang pertama ialah Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhan, Tuhanku, ni syarah. Macam tadi lah surah Isyrah tak? Surah Insyirah, surah Isyrah, melapankan.
Jadi alam nasyrah tadi. Ya, alam nasyrah laka sadrak. Itu maksudnya syarah. Shin raha, syarah. Mungkin orang Melayu tak tahulah. Dia ambil cerah. Tak cerah hati dah. Orang zaman dulu kan dia kata, "Ai budak ni cerah hati ni ngapa Quran cepat ni." Cerah hati dah, supaya cerah hati dia. Dia nampak sebab orang zaman dulu dia nampak dari segi cahaya. Sebab nur lah masuk dalam hati jadi nur, maka dia mudah terima ilmu. Ada cerah hati dah. Jadi Rabbi syarah li ni mungkin wallahu a'lam lah. Mungkin dia ambil nama-nama dekat-dekat gitu lah. Maka maksudnya Tuhan kami, engkau lapangkanlah syarah. Kata perbuatan suruhan. Ada engkau adalah engkau lapangkanlah bagiku sadri, sudur. Sudur hati banyak dah. Sudur, sadri, hatiku. Rabbi syarah li sadri. Engkau lapangkanlah bagiku dadaku. Ni kita nak belajar lah. Ataupun kita nak suruh cakap depan. Kadang-kadang kita tak biasa cakap. Berdebar kita. Tak? Ada yang berpeluh pun ada. Ada yang Ustaz pernah dengar tu penceramah. Terkenal dia. Mula-mula dia nak belajar ceramah, dia kata sampai terkencing pun dia. Kamu jangan main-main. Tak? Depan ramai. Jangan. Allah bagi kau orang bukan sembarangan ni. Tak boleh bercakap depan ramai. Kadang-kadang orang jahil pun cakap. Tak malu tak? Itu tak boleh lah lagi tu. Manakala kita kebaikan, kita jangan malu lah. Jangan malu lah. Kita tengok sekarang ni orang-orang yang bercakap dengan mengarut pun berani. Apatah lagi kita nak menegakkan agama Allah. Kena berani ya. Kena berani. Kalau takut juga, baca doa ni. Supaya Allah tenangkan, lapangkan dadaku. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk aku sampaikan apa yang engkau amanahkan kepadaku lah. Minta dengan Allah. Rabbi syrah li sadri. Tapi kena faham maksud lah. Bila kita baca tu, kita kena mendalami maksud tu. Kita mentadabbur bacaan tu, dan bila kita baca dengan perasaan. Jadi ada kekuatan di situ. Kalau kita baca semata baca ramai-ramai Rabbi syrah li, zaman kecil-kecil dulu. Zaman kecil tak apalah kita nak apa. Tapi bila kita dah mula masuk remaja, dah berperingkat usia ni, tak boleh gitu lah. Bacaan kita mesti faham makna dan mesti dihayati dan penuh dengan pengharapan kepada Allah. Barulah dia ada power. Dia power. Allah akan melihat lah. Allah dia tahu lah isi hati kita. Kalau baca gitu, dia tak jadi power. Okey, yang kedua ialah wayassir li amri. Dan permudahkanlah bagiku urusanku. Betul, ada aura, betul. Bila kita baca doa tu dengan faham makna, dengan pengharapan yang tinggi kepada Allah, memang dia ada aura. Doa tu dia ada power ataupun aura. Betul. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah bagiku urusanku. Urusan tak kira lah masa kita nak cakap tadi lah. Kita nak cakap tadi, kita berdebar lah. Jadi selesaikan masalah kita. Sebab apa? Kita memegang tanggungjawab amanah daripada Allah. Kita sampaikan kepada orang lain. Terutama peringkat-peringkat pelajar ni, dia tengah dalam latihan lagi. Latihan macam Ustaz ni tak apa lah, lama dah. Bercakap depan pelajar apa semua, depan khalayak ni biasa lah jadi. Mungkin tak berdebar sangat. Tapi walaupun gitu, kadang-kadang berdebar juga. Tapi kita baca doa ni lah. Baca doa ni supaya kita jadi berani, insya-Allah. Yassir li amri, dan permudahkanlah bagiku urusanku. Sebab apa pada ketika Nabi Musa baca doa ni, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun ni bukan sembarangan manusia, pelajar-pelajar. Kalau dia tidak hebat, Allah tak turunlah dia hidup sekali dengan Nabi Musa. Dia ni mempunyai kerajaan yang rakyat tunduk pada dia. Menjadi hamba. Rakyat tu menjadi hamba dia. Sebab tu dia berani mengaku Tuhan. Zaman sekarang ada tak pemimpin yang berani mengaku Tuhan? Tak ada tak? Tak ada. Wajah-wajah pun ada, dia cuma dia khianat gitu je lah, zalim lah kita kata. Tapi mengaku Tuhan ni tak ada lagi zaman kita ni. Tapi Fir'aun ni mengaku Tuhan. Sebab apa? Sebab rakyat tu jadi tunduk pada dia sangat lah. Sehingga dia jadi hamba tu satu, sangat tunduk kepada dia. Sebab tu dia berani mengaku Tuhan. Zaman kita tak ada gitu. Nak jumpa dengan Fir'aun ni, Allah suruh pergi berdakwah, wahai Musa, kepada Fir'aun. Allah, saya kata tak? Nak masuk lagi jumpa dia, tengok istana dia bergum dah. Tentera dia apa semua lagi. Allah. Kita tengok dalam gambar pun Israel nak serang orang Palestin pun tengok takut kecil perut. Dia lebih hebat lagi pada Yahudi tu. Tentera dia ramai.
Dengar kekuatan dia nak masuk tu Nabi Musa. Kita kata kecil perut dah. Nabi Musa yang hebat tu boleh jadi guru kepada Fir'aun. Sebab tu dia minta dengan Allah supaya dia dibantu oleh sepupu dia iaitu Nabi Harun. Lepas tu Allah terima lah. Allah latih Nabi Harun ni jadi rasul juga. Jadi dua orang ni pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun kita kata yang begitu hebat tu nak berjumpa, nak berdepan dengan Fir'aun ni tak berani ya. Bukan sembarangan. Mana ujian yang Allah beri ni kepada para nabi, para rasul ya. Kalau kita lagi lama dah kalau kita dah. Kalau kita lagi duduklah cari tempat lain dah. Tapi Nabi Musa dia tidak ada, patut dia pergi juga berjumpa dengan Fir'aun. Jumpa dengan Fir'aun ni lebih kurang enggak ada nyamuk dah lah. Bukan ada nyamuk dah. Dia hujung tanduk dah, nyamuk tu pun macam kena bunuh lah. Tapi dia pergi juga. Okey, nak suruh berani tu maka Nabi Musa baca doa ni, Rabbi syrah li sadri, supaya dilapangkan dada, tenang daripada takut ni. Allah, jumpa Fir'aun matilah aku. Tenang perasaan gitu. Jangan jadi takut jangan jadi takut. Takut pada Allah bukan Fir'aun. Wa yassir li amri, dan bila bertutur di hadapan Fir'aun ni, sebab Fir'aun ni dia ramah pembesar dia, fasih hebat dalam berpidato, dalam kita kata dalam berbicara berhujah ramai. Jadi bila nak berdepan dengan mereka biar nampak tenang, nampak profesional, nampak kita kata keyakinan. Yassir li amri. Dan juga yang penting tadi wahlul 'uqdatan min lisani. Wahlul 'uqdatan. Ain qafda. Kita belajar bahasa Arab dah kata dasar ni. Akad. Kita dalam surah Al-Falaq kita jumpa. An-nafasati fil 'uqad. Uqad tu ikatan ikatan. Uqad. Ni ada jumpa lagi ni. Ain qafda, ikatan. Mulut kita ni ada orang tak boleh cakap sebab apa? Sebab lidah dia tersipu. Dia macam tersipu. Sebab dia nak cakap kadang-kadang orang tak biasa, dia jadi tidak fasih dia bercakap. Tidak fasih, jadi gagak macam tu. Jadi bila gitu orang pendengar dia tengok cakap lambat, jadi boring. Jadi Nabi Musa minta dengan Allah supaya lepaskan sipulan daripada lidah dia supaya dia lancar bercakap. Bila berpidato dengan Fir'aun, dia boleh berhujah. Berani, ada keyakinan jumpa dengan Fir'aun ni. Allahu Akbar. Banyak kalau kita lah. Allah. Jadi di sini kita tahu ya, memang kita ni dia ada sipulan lidah. Jadi bila kita baca doa ni, Nabi Musa tak apa, dia mati dah. Dia habislah cerita dia. Kita sekarang hidup ni. Jadi kita ambil peristiwa Nabi Musa ni, kita jadikan kita pun sama juga. Bila kita nak bercakap ke apa semua, pastikan minta dengan Allah wahlul 'uqdatan. Uqdah tu ikatan supaya buang daripada ikatan daripada lidah kita supaya kita cakap tu lancar. Kita cakap tu supaya orang boleh terima. Kita cakap tu supaya menusuk ke dalam hati pendengar tu. Nak masuk, nak tajam, nak masuk tu bukan sembarangan. Sebab kalbu ni Allah yang jaga hati manusia ni. Kita nak masuk cakap tu. Nak suruh dia faham. Kadang-kadang dia faham, dia buat tak tahu je. Biar dalam, tajam kita punya percakapan tu kena minta dengan Allah. Wahlul 'uqdatan min lisani. Ucapannya dalam lidah kita. Okey, bijak kita bertutur, berkata-kata. Yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Ini doa comel, sangat comel. Sebab tu ustaz-ustazah kita selalu baca doa. Doa ni di dalam kelas. Cuma kita sama ada kita faham ataupun tidak saja. Kekuatan doa, the power of doa Nabi Musa ni. Kita tahu tak kekuatan ni melalui makna dia. Sebab tu kita belajar bahasa Quran ni. Okey, kena faham satu-satu. Rabbi syrah li sadri, berkenaan dengan dada kita tak. Wa yassir li amri, urusan kita. Wahlul 'uqdatan, mulut kita ni ada ikatan, lidah kita ni ada ikatan sebenarnya. Nak pelanggar ikatan itu bukan mudah. Ada jenis orang tu tak mau cakap senyap. Kita tanya apa tak nak cakap. Ramai juga ustaz jumpa gitu. Kita cakap habis cakap, dia jawab satu perkataan, dua perkataan. Jadi begini payahlah tak boleh cakap. Jadi biar bukan suruh cakap semua, ada tempat-tempat tertentu kita kena bercakap Okey, jadi alhamdulillah ni doa dia. Jadi doa ni kita banyak kita baca. Berkenaan dengan kata perbuatan suruhan ataupun doa. Tadi syarah mati, di hujung dia. Yassir, permudahkan. Rabbi yassir wala tu'assir. Yassir, permudahkan. Wahlul, wahlul tadi? Lepaskanlah. Lepaskanlah. Wahlul maksudnya halal lepaslah. Ni melepaskan uqdah. Ni ikatan qaf dan ikatan.
Min dari lisani lidahku. Yafqahu qawli supaya mereka memahami faham perkataanku. Qawli perkataanku. Okey boleh yang terjemahan ni silap ni. Betul balik ni. Ni lepaskanlah kau lepaskanlah. Okey. Okey kita terus kepada lagi ada lagi tak doa? Tak ada doa. Ni doa solat jenazah ni. Allah maghfir, mohon keampunan ni. Ada maksud warham. Okey. Apa tu memberikan rahmat kepadanya. Okey kita tengok sikit sebab kita masa ada tinggal 5 minit lagi yang Ustaz janji tadi kita nak tengok sikit yang kata perbuatan semasa yang tidak yang tidak. Contohnya bila di hadapan dia ada perkataan an ataupun lam. Jadi fungsi ni yang ni kita tengok dah dalam kata dalam siri yang pertama kata kata partikel atau kata fungsi. Jadi fungsi huruf lam dengan an ni ialah mematikan pada kalimah terakhir. Kita tengok sikit contohnya surah Ikhlas. Suratul Ikhlas ni kita tengok Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Tengok yang ni. Yalid. Ni sukun mati di hujung. Inilah kata perbuatan suruhan. Salah. Dia bukan kata perbuatan suruhan ni walaupun di hujung ni yang mati ni. Ini kata perbuatan semasa juga. Sebab apa? Sebab ada lam tadi. Jadi lam dengan an ni fungsi dia ialah dia akan mematikan di hujung ni. Pok macam kata perbuatan suruhan tapi bukan. Sebab lam ada. Jadi kena berjaga-jagalah. Bila ada lam macam ni dia bukan kata perbuatan suruhan ni yang nu mati ni. Dah mati ni bukan Sebab apa? Sebab ada lam di awal dia. Sebab peranan lam ni ialah dalam haraf jazam dia mensukunkan yang mudhari' ataupun kata perbuatan semasa di hujung ni. Memang kerja dia lam ni. Nu mati Jadi dia bukan kata perbuatan suruhan. Ini Ustaz tunjuk ni takut bertukar je lah. Yang ada lam Banyak dalam surah dalam ni kita tengok akan jumpa. Okey. Dalam surah ni ada lagi tak? Lam yakunil ladzi. Tapi sebenarnya ni sukun ni. Tapi dihidupkan sebab tak boleh baca. Okey tak apalah. Kita baca kemudian lah. Okey. Okey jadi dah habis lah. Kita ada 3 minit lagi ni. Okey jadi itu Ustaz tunjuk yang ni yang fungsi lam tadi fungsi lam. Lam ni ialah untuk mensukunkan huruf akhir pada kalimah perbuatan kata perbuatan semasa yang ni Kena ingat ni. Alam nashrah ada tadi Ustaz tak letak sini. Alam nashrah. Tu sukun Alam nashrah. Dia bukan kata perbuatan tu kata perbuatan suruhan walaupun nampak sama di hujung. Sebab dia ada lam lam sukun dia. Jadi itulah. Takut bertukar je. Okey, oleh kerana kita di penghujung dah, kita buat ulang kaji sikit apa yang kita belajar pada malam ni insya-Allah Okey, iaitu kita belajar kata perbuatan suruhan. Sebelum ni kita dah belajar kata perbuatan lepas dan semasa. Okey, untuk kata perbuatan suruhan, pastikan bila kita terjemah dia kena ada ganti nama diri di depan. Engkau ke, kamu berdua ke, kamu semua ke. Contoh macam tu Okey, yang tu saja boleh, tak banyak. Ganti nama diri yang boleh guna sini. Aku tak boleh, kami tak boleh, mereka tak boleh, dia tak boleh. Yang boleh hanya yang berhadapan kita saja, iaitu engkau lelaki, engkau perempuan, engkau berdua, lelaki perempuan, kamu semua. Itu saja yang boleh guna. Okey, dan bila terjemah kena ada lah. Itu baru menunjukkan bahawa dia kata perbuatan suruhan. Okey, kita belajar juga, kita buat ulang kaji tadi ulang kaji tadi kata perbuatan lepas, kita nak kenal dia di hujung perkataan kalimah tu, dia ada tanda-tanda macam ni. Ada yang tak ada tanda pun ada. Ni lebih kepada apa tu? Dia lah macam fa'ala, jalasa, qaraba. Okey, tak apa. Yang tu tidak ada Ataupun di hujung dia macam ni. Macam tadilah, tabat. Okey. Okey, yang ni ta. An'amta contohnya, engkau telah beri nikmat lah. Yang ni izazul zilati. Izazul zilati. Okey, itulah ti bawah hujung. Maka dia adalah kata. Okey, jalan lain lah. Okey, dah kata perbuatan lepas dia ada di hujung kalimah. Kalau di awal kalimah ada anita macam ni, maka dia adalah kata perbuatan semasa. Okey, yang ni membezakan dia di hujung lah. Sama ada dia ramai ataupun sedikit, kita boleh tengok. Ni cam dia lah. Di hujung ni lebih pada ya ni dengan waw ni. Kalau waw ni ramai lah.
Okey, seterusnya kita ulang kaji lagi ya. Tadi. Kalau manusia kepada Allah dikenali sebagai doa, Allah kepada manusia sebagai suruhan, manusia dengan manusia sebagai suruhan juga. Okey. Ini kita tengok tadi ya. Perubahan ni tak penting. Okey, kita tengok tadi surah yang terkenal surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada kata kerja suruhan yang kita belajar pada malam ni. Kata perbuatan suruhan iaitu ihdi. Ihdi itu maksudnya engkau tunjukilah. Ihdi, engkau tunjukilah kami. Engkau tunjukilah kami. As-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Okey. Jadi ihdi ni maksudnya engkau tunjukilah. Kata perbuatan suruhan, engkau tunjukilah. Okey, antara yang popular juga ialah ni kul. Kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Kul tu maksudnya ialah engkau katakanlah. Kul maksudnya engkau katakanlah. Sebab apa? Sebab dia kata perbuatan suruhan. Kena ada ganti nama diri engkau. Kena ada perkataan lah di hujung. Jadi engkau katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Okey, ni kita jumpa ni. Ni kita buatlah kaji supaya kamu boleh mahir dalam kata perbuatan suruhan. Okey. Ini tak banyak ni. Okey, kita jumpa tadi dalam surah An-Nasr. Sabbih. Engkau bertasbihlah. Istighfirhu. Engkau beristighfarlah kepadanya. Okey, jadi macam Allah macam itulah. Okey, kita sampai okey, sikit lagi kita buatlah kaji ya. Okey, yang ni ada lagi surah At-Takasur. Ni fasalli dengan wanhar. Wanhar, berkorbanlah. Engkau solatlah. Okey, ni yang terdapat terdapat dalam surah At-Takasur, surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ni berkorbanlah. Ni gaya haji lah ni. Korban haiwan. Soalnya kita bersolat lah. Ini antara yang terdapat dalam surah-surah. Kita sedang buat yang terakhir dah ni. Okey, lagi-lagi yang kita dapat dalam surah tadi, surah apa tadi, surah last sekali surah Syurah lah. Ni. Surah Syurah tadi. Surah Syurah fansab dengan farghab. Okey, engkau berharaplah, engkau teruskanlah. Okay, dua-dua ni ialah kata perbuatan suruhan ya. Jadi bukan ni. Yang Ustaz nak sebut tadi alam nashrah. Nashrah ni sukun macam kata perbuatan suruhan. Sebenarnya tidak Sebab apa dia ada sukun? Sebab ni ada lam di sini. Lam ni fungsi dia akan mensukunkan ataupun mematikan, menjazamkan kalimah yang terakhir ni. Kata huruf yang terakhir dalam kata perbuatan ni. Ini kata perbuatan semasa sebenarnya. Okey. Jadi itu sajalah yang kita tengok pada malam ini berkenaan dengan kata perbuatan perbuatan suruhan, insya-Allah. Jadi Ustaz mengharapkan semua pelajar dapat menguasai. Tak banyak tu. Dalam Quran tak banyak tapi kita biasa semua, terutamanya doa tadi. Doa banyak guna kata kerja suruhan, kata perbuatan suruhan. Okey. Okay, kita dah sampai kepada penghujung ni 10.18. Ada apa-apa pertanyaan yang pelajar ingin tanya ataupun siapa penghujung ingin bertanya tentang kata perbuatan suruhan? Okey, kalau tak ada pertanyaan jangan lupa pada hari Jumaat ini nanti insya-Allah. Mungkin yang terakhir. Terima kasih, Ustaz. Okey, jadi terima kasih semua kerana hadir. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tak ada suka syukran tak ada? Syukran ya, Ustaz. Afwan. Syukran, Ustaz. Afwan. Terima kasih, Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Salam, jumpa lagi dalam kelas dan juga jangan lupa Jumaat ni insya-Allah. Syukran. Terima kasih, Ustaz. Syukran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ustaz. Terima kasih.